Kerana Allah kata, siapa yang duduk dalam majlis ilmu, Nabi SAW kata, maka akan pasti diberikan kepada mereka dua benda, sakinah dan juga rahmah. Sakinah rahmah. Haji, bukan sakinah rahmah, bukan diberikan kita dua orang perempuan dengan nama sakinah rahmah. Sakinah satu, siapa pergi majlis ilmu dapat dua orang, sakinah satu, rahmah. Bukan tu. Ya. Kalau gitu maji-maji tak suka pergi majlis. Asyik Pak Haji dapat, ya. Sebab tu kadang-kadang saya tukar nama dia. Saya kata satu dapat sakinah, kalau satu lagi dapat rahmat. Baru puas hati. Apa tu sakinah, apa tu rahmah, tuan? Kata Rasul, duduk dalam majlis ilmu, Allah turunkan kepada kita malaikat. Turun. Duduk dalam majlis ilmu, Allah turunkan dalam malaikat. Ke atas dia malaikat. Apa jadi bila malaikat turun? Maka ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat fihi musakinah, kata Rasul. Apabila malaikat turun daripada atas langit, mereka itu akan membuka sayapnya, sayap malaikat. Dan apabila terbuka sayap malaikat, maka akan turun dua perkara. Ghasyiyatuhumur rahmah, akan terlimpahlah daripada pembukaan sayap malaikat itu rahmah, iaitu kasih sayang Allah. Wa nazalat alaihi musakinah, dan akan turun bersama rahmat itu ketenangan. Duduk dalam majlis ilmu, Allah janjikan ketenangan, tuan. Betul? Percaya tak, tuan? Percayalah. Pak ustaz kan kata kan, dia kalau orang sembarang kata tak percaya, ni ustaz kata ni. Rahmah dan sakinah pasti datang. Apa tu sakinah? Ketenangan hati. Duduk dalam majlis ilmu, tenang hati. Apa tu tenang? Tuan-tuan, bila malam nanti balik, letak kepala di atas bantal, ya, sebelum boleh tidur, tuan-tuan kena buat apa? Kena tenang. Kalau tidak tenang, tidak boleh tidur. Betul tak, tuan? Sebab tu ada sebahagian kita ada penyakit, letak mata atas bantal pukul 3 pagi tak tu, celik mata ni, tak boleh tidur. Kenapa? Kata pijak pandai, kerana kita tidak sampai ketenangan. Kata ulama, bila datang ketenangan sebelum kita tidur? Apabila pernafasan kita berjalan seperti normal, tuan-tuan. Dan itulah ada orang ada masalah hidung, susah nak tidur. Dia kalau hidup bernafas dekat mulut ni, dia tak boleh tidur. Tak boleh. Dia kena bernafas ikut hidung baru dia boleh tidur. Itu kes orang yang baik lagi, tuan, ya. Ada sebahagian daripada kita Allah uji dia, ya, uji isteri-isterinya. Betul tak, Haji? Ada orang uji isteri-isteri, ya. Jiran-jiran pakat 13 jiran dia dah tukar. Kenapa gitu? Pak Haji sebelah ni, ya, masya-Allah akbar. Malam-malam, setiap malam bergegar. Orang ingat dekat Merimperik saja dia ada gempa bumi. Kat Istiqomah, sebelah Masjid Istiqomah pun ada gempa bumi juga. Tak apa, tenang. Bila sampai tenang boleh tidur, tuan. Jadi Allah SWT kata, Rasulullah SAW kata, apabila sampai ketenangan, kemudian apabila kamu duduk dalam majlis ilmu, kamu akan dianugerahkan Allah dengan ketenangan. Percaya tak percaya, tuan-tuan? Percayalah, sebab saya ni dan ulama dan guru-guru kita ni, kita orang duduk depan. Kita orang tahulah jemaah kita tenang ke tak tenang. Tuan-tuan duduk kat sana, tuan-tuan nampak. Saya dekat atas ni, saya nampak siapa yang tenang, siapa yang tidak. Betul tak? Dan itu, tuan-tuan, bila kita kuliah, Allahu Akbar, banyak Pak Haji tenang. Apa lagi kita naik atas khutbah? Belum naik atas khutbah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Kat belakang tenang belaka. Kerana itu, duduk dalam majlis aku. Saya cakap dengan anak murid saya, duduk dalam majlis aku, kamu nak tidur-tidurlah, saya kata. Sebab apa? Kat rumah tak boleh tidur, Bu. Pak Haji duduk, ya, keluar pagi-pagi pergi ceramah, petang-petang pergi ceramah, maghrib pergi ceramah, isyak pergi ceramah. Bukan sebab dia suka sangat dengan ceramah, kerana kat rumah dia tak boleh tidur. Kerana itu dia datang majlis ilmu. Betul tak, tuan-tuan? Betul kan? Saya tengah-tengah kuliah, tengok dekat belakang ada satu Pak Haji ni, dia ngangguk je, ya, paling faham, ngangguk. Tak apa, sebab Allah pastikan dia apabila masuk dalam majlis ilmu tenang. Jadi bila dia duduk dalam kuliah saya, dia tidur, kan dia tenang. Kerana itu kita tak pernah marah, tuan-tuan. Siapa yang nak tidur, saya tidak pernah marah duduk dalam majlis saya. Kerana tuan-tuan dah dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketenangan. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul tak, tuan-tuan? Jadi
kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lewatkan sedikit ketenangan kita lah. Kerana kita nak duduk dalam majlis ilmu. Jangan cakap tenang, lewatkan sedikit. Kejap lagi pukul 11. Saya ceramah hari ni tak begitu panjang. InsyaAllah pukul 12.30 malam habis lah. 12.30 malam. Boleh tuan-tuan? Masya-Allah. Kejap tuan. Setengah jam 40 minit ya. InsyaAllah. Kita sedikit berkongsi ya. Hari ini Majlis Istiqamah mungkin dalam majlis zikrar Rasul dia memilih tajuk-tajuk ataupun topik-topik yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi dekat saya mungkin dia balloting tuan, dia angkat kena ustaz ni. Dia kena ustaz ni. Sampai dekat saya, pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada teman-teman kata, kau cerita pasal pemakanan macam tak kena gitu dia kata. Ya, biasanya kalau cerita pasal pemakanan ni biasa orang dia tegap, ya, badannya cantik, ramping, kurus, bersih. Saya kata kenapa pula? Sepatutnya kita lah lebih berhak cerita pasal pemakanan. Betul tak? Kau nak cerita pasal pemakanan, cerita dengan orang yang pemakan. No, inilah saya dipilih Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal rahsia pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita pasal makanan-makanan yang dimakan oleh Rasul, tentu sekali kita tak terhabislah beberapa kali duduk. Kerana kita kuliah Syama'il Muhammadiyah, saya pimpin satu kelas Syama'il Muhammadiyah, kita baca daripada mula bab makan. Sekarang masuk kepada bab, minggu lepas bab apa? Minggu lepas bab lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru sampai lauk pauk kita baca dekat 4 bulan tuan. 4 bulan tu maksudnya satu minggu tu 4 kali duduk, kalilah 4. Lama tuan. Nak bicara satu-satu, tapi kita pilih rahsia-rahsianya tuan. Pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada masuk sedikit masa kita cerita pasal apa yang dimakan oleh Rasul sampai jadi rahsianya. Tapi saya suka sekali apabila bicara tentang pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beri tumpuan bukan kepada pemakanannya. Kerana pemakanannya ini bukunya banyak. Tibun Nabawi bicara tentang pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut benda yang dimakannya banyak sekali. Ya. Kitab-kitab ulama-ulama yang menceritakan tentang apa-apa saja makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak tuan-tuan. Tapi saya suka untuk hari ini sedikit untuk kita buka rasa diri kita tuan-tuan, kita bincang sedikit tentang adab-adab yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat, dan kita sebagai umat ni kita dah lama amalkan, mungkin kita tak perasan. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita diamanahkan untuk cerita tentang rahsia pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Tirmizi rahmatullahi alaih apabila bicara tentang pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia turut masukkan keadaan sosialnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup dalam keadaan kering, makanan-makanan tidak seperti kita mudah, susah. Bahkan digiling sendiri tepungnya, untuk dimasak kambing perlu disembelih, untuk makan sayurnya perlu dibeli di kedai, freshnya dan sebagainya. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan yang amat mudah, bukan susah-susah. Makanan tidak berjenis-jenis, makanan satu jenis sahaja. Satu hari makan, satu hari tak makan. Itu kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Dan bagaimanakah kita ingin masukkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehadipan kita, keharian kita adalah dengan kita mengamalkan adab-adab yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disuruh oleh baginda pada para sahabatnya. Kita mulakan ya dengan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menghadap makanan tuan-tuan. Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abi Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, apabila kamu hendak makan maka sebutlah nama Allah. Itu pertama. Sebelum kita nak makan maka sebutlah nama Allah. Fasammillah, baca bismillah. Tuan-tuan, ya, siapa tak tahu baca bismillah sebelum makan? Semua orang kenal, semua orang tahu. Tetapi kadang-kadang mungkin kita tak berikan perhatian mengapakah kita perlu baca bismillah. Tok kita dulu, nenek dia kita dulu kalau cerita dengan kita baca bismillah, dia kata apa? Kamu baca bismillah sebelum makan. Kalau kamu tidak baca bismillah, apa jadi tuan? Syaitan makan sama. Jadi mana datang hadis ni? Syaitan makan sama. Daripada mana datang asar ni? Syaitan makan tuan.
Ya. Daripada hadis Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama para sahabat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang Arab, ya, sahabatnya makan sampai kepada suapan terakhir, lalu lelaki itu tersebut diam. Makan, diam. Apabila makan diam, apa jadi tuan-tuan? Maka lelaki kata bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa. Kemudian sahabat tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kau ketawa?" Kata Rasul, "Mulai daripada tadi dia makan, dia terlupa baca bismillah, maka syaitan pun turut makan bersamanya, tuan-tuan." Kerana itu tidak ada satu ulama pun berselisih pendapat. Ulama lama, ulama sekarang semua bersatu pendapat yang mengatakan bahawa syaitan itu boleh makan sifatnya. Tapi jangan ditanya saya macam mana nak makan syaitan tu makan macam mana. Kerana ulama tidak bahaskan macam mana syaitan makan. Berhenti dekat situ je. Dan itu bukan jadi tanggungjawab kita untuk cari. Tak payah cari-cari, tuan-tuan. Kerana itu kadang-kadang kita nak mencari, kita cari benda-benda yang memudahkan kita. Ya, jangan doa sembarang. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku bagaimana syaitan makan. Tak payah. Kenapa nak tengok syaitan makan? Rasulullah SAW kata, apabila dia sebut bismillah, syaitan itu termuntah, lalu aku ketawa. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi boleh diperlihatkan Allah SWT dengan keadaan syaitan. Jadi ulama tidak satu pun berselisih pendapat. Semua ulama bersatu pendapat bahawa syaitan itu sifatnya boleh makan. Malaikat tidak boleh makan. Syaitan boleh makan. Bila syaitan boleh makan bersama kita? Apabila kita masuk dalam makanan, kita lupa baca bismillah. Nah, kata Imam Syafi'i dalam Jam'ul Wasail, apabila satu kumpulan makan, misal kata kita makan Maulidur Rasul, makan biryani, 4 orang satu dulang, betul tak tuan? Apabila satu kumpulan datang, kata Imam Syafi'i, maka apabila bermula seseorang itu membaca bismillah, akan terangkatlah kepada yang lain untuk baca bismillah. Seorang cukup. Tetapi mesti dijaharkan. Mesti dijaharkan. Apa dijaharkan, tuan? Duduk 4 orang, satu orang sebut bismillah sudah. Bismillah. Semua tak payah baca bismillah, tak ada masalah. Tapi seorang kena baca bismillah. Ya, itu pasti. Seorang kena baca bismillah. Kata Nabi SAW, apabila seorang baca bismillah, maka yang lain, syaitan tidak akan turut makan bersama dengan mereka. Satu orang boleh. Tetapi, kata Imam Syafi'i dalam Jam'ul Wasail, apabila ada seorang daripada kamu yang keluar, kemudian satu orang yang masuk balik, tuan makan. Kita makan. Kan nasi ambung, tuan. Ya, nasi ambung tu kalau 4 orang sekarang mustahil nak kasi habis, tuan. Dulu kita cerita dengan pakcik-pakcik, orang tua-tua kata, "Ustaz, memang makanan ni tak kasi habis. Makan nasi ambung ni bukan kasi habis," dia kata gitu. Ya, apabila makan cukup-cukup sikit-sikit kita tacih, ambil ujung-ujung, kita potong 4 bagi balik dengan keluarga. Rupanya orang generasi saya tak faham, tuan. Tu yang duduk setengah jam tak habis-habis tu. Ya, dalam niat hati nak menggembirakan tuan rumah, padahal ya jahil, tak tahu. Ya tak, tuan? Nasi ambung makan 4 orang, ayam 4 biji, bergedil 4 ketul, sotong 4 bahagian, ikannya, dagingnya, kuahnya, acarnya, semua cukup untuk 4 orang. Boleh habis ke? Tak boleh habis. Lalu Imam Syafi'i rahmatullahi alaih kata, kalau sekiranya kamu duduk dalam satu kumpulan, seorang daripada kamu dah baca bismillah. Dah baca bismillah ni. Bismillah. Cukup. Tiba-tiba seorang tarik diri, retreat. Ambil apa nama dia? Ambil flag putih. Saya dah tak boleh dah. Dah kenyang. Keluar daripada bahagian. Kemudian ada seorang lagi masuk. Apabila orang yang masuk untuk menyambung makanan itu, dia dah mendengar bismillah yang disebutkan oleh orang yang bercakap tadi awal, maka syaitan turut tidak akan masuk sama. Itu syaratnya. Tetapi apabila orang yang masuk ini, dia datang terkemudian, lambat, dan dia tidak mendengar bismillah yang telah dibacakan oleh orang yang awal, maka syaitan akan turut ikut bersama dia. Faham tak? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila makan dalam majlis, tuan-tuan kena pastikan orang-orang yang masuk selepas kita itu, dia baca bismillah. Kalau tidak, tuan-tuan sekali turut akan makan dengan syaitan. Kerana itu kena fakir, kena faham benda ni, tuan-tuan. Kerana itulah biasa-biasanya kita ini, ya,
mendudukkan ataupun mensatukan dalam satu dulang itu biasanya tidak semua orang tua tuan. Itu perkara orang Melayu kita kena betulkan. Jangan selalu duduk orang tua 4 orang tua-tua saja, orang muda di belakang sana. Tak, itu bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul mensatukan orang daripada latar belakang umur yang berbeza dalam satu dulang. Macam itu. Jadi kita makan, kita cari orang muda satu. Ya. Jangan orang tua satu dulang, belakang sana budak-budak kecil. Budak-budak kecil jangan masuk kat kita. Itu bukan sunnah. Kenapa tuan-tuan? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pergi makan di rumah sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memanggil budak kecil. Kerana itu dalam hadis-hadis cerita pasal makan, separuh daripada hadis itu datang daripada sahabat yang kecil. Abdullah bin Umar kecil, Abdullah bin Abbas kecil, Anas bin Malik kecil. Semua sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tentang makan daripada Rasulullah SAW semua sahabat kecil tuan. Kenapa tak sahabat tua? Kata ulama, ya, kata Muhammad bin Qasim Jasus dalam kitabnya Al-Bahilul Jalil li Syama'il Muhammadiyah, dia kata apa tuan? Kerana apabila Rasul duduk dalam satu dulang yang di dalamnya itu ada sahabat-sahabat yang lebih tua daripada Rasulullah, maka Rasulullah SAW akan sentiasa memastikan para sahabat ini tidak akan tersinggung perasaannya apabila ditegur tentang makanan. Tu yang datang Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kita sebuah hadis. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW panggil aku duduk makan dengan dia. Hadis yang sama daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi SAW bersabda, udnu ya bunai, mari duduk sayang. Tu dia panggil, mari duduk sayang, mari duduk. Nabi SAW tengok dia buat, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makan dengan apa yang dekat-dekat, fasamillah, dan baca bismillah. Pak tuan, ya, bayangkanlah kita duduk dalam majlis, semua orang yang berada di dalam sekitar dulang kita semua tua-tua belaka. Saya paling muda contoh, ya. Pak Ji dekat depan makan pakai tangan kiri, kita nak tegur susah ni. Ni orang tua kadang-kadang tegur salah seni ni, masya-Allah akbar. Habislah kita, ustaz ni, ya. Dia tak tahu, kita tak tahu ke? Kita dulu makan garam daripada dia, betul tak? Jadi kalau dekat depan kita ada budak kecil, kita boleh kata, dek, bagus makan pakai tangan kanan ya. Baca bismillah. Maka dekat-dekat dulu, kemudian baru yang pergi ke tengah. Apa jadi dengan keadaan mereka yang berada di sekeliling? Dia akan turut mendengar nasihat dan segera mereka itu menukar tabiat dia. Nampak? Kerana itulah sunnah Rasulullah SAW sentiasa menjamakkan orang berada di dalam satu dulang berbeza-beza umurnya. Tuan-tuan, itu penting. Anak-anak muda kita sekarang kurang adab kerana orang tua-tua dah tak nak duduk dengan budak-budak kecil. Bila kita suruh duduk dengan budak kecil, dia tak nak. Bila budak-budak kecil suruh duduk dengan orang tua, lagi dia tak nak. Apabila terjadi orang tua sudah tidak mahu duduk dengan budak kecil sudah mahu tidak duduk dengan orang tua, akhirnya adab kita kurang. Kerana itulah pemerhatian tentang adab dan adat Melayu kita lama-lama berkurangan. Kerana akhirnya budak-budak kecil dah malas nak dengar dengan kata orang tua-tua. Kenapa? Kerana orang tua-tua suruh pergi, mari makan. Budak-budak jangan makan dulu. Kata orang tua makan dulu. Budak-budak makan belakang. Kemudian dia dah belasah, apa nama dia, pisang, benda-benda sedap-sedap dulu dia belasah tuan. Ya. Ayam, opor ayam semua dah makan, ikan dia dah kasih belah. Lala budak kecil kat belakang makan. Makan beling-beling lah tu. Ayam bahagian sedap-sedap dia tinggal, ya, bahagian yang kenyal-kenyal dia tinggalkan kita. Yang sedap-sedap lah semua dia kasih makan. Akhirnya tidak terjadi perbualan dalam majlis. Sunnah Rasul sentiasa menggalakkan anak-anak kecil berada dekat dengan orang tua. Kerana apa tuan-tuan? Supaya mereka-mereka yang berumur lebih daripada mereka ini dapat turunkan adab dan juga tarbiyah. Ya, bayangkanlah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita orang-orang yang lebih berusia ni duduk dengan anak-anak kecil dalam satu dulang, kita ini, kata Rasulullah SAW ni, digalakkan untuk mengingat-ingatkan. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dia kata apa? Maka apabila kamu duduk di dalam majlis dan duduk dalam satu dulang untuk makan, kamu itu tidak sepatutnya diam. Itu kata Imam Ghazali, bukan kata saya tuan. Imam Ghazali kata duduk dan jangan diam, dan berkata-kata baik, dan mengingat-ingatlah orang-orang soleh. Orang soleh macam mana tuan? Macam mana kita tak hafal cerita wali-wali? Tak apalah, cerita pasal imam. Makan dekat masjid. Kamu kenal tak imam masjid ni?
Baik dia pagi-pagi buka masjid pelan-pelan. Akhirnya terbentuk perasaan kasih kepada orang tua, kerana orang-orang tua kita mampu untuk mentarbiah anak-anak dengan benda yang senang. Susah kan kalau kita nak panggil dia kat ujung, tuan-tuan. Budak-budak tengah duduk kat tepi-tepi, kita nak panggil dia. Mai, aku nak cerita dengan korang sikit. Korang jangan makan dengan tangan kiri. Baca bismillah. Susah. Apa kata kita belikan dia makan? Mai makan. Duduk, kasih nasi. Tarbiah dia dalam keadaan mereka berada dalam keadaan senang dan tenang. Jadi tengah makan, pakcik-pakcik kasih tarbiah. Bagus ya, kamu semua datang ke masjid ni, masya-Allah, tabarakallah. Ya, bagus. Jadi selalulah datang ke masjid ya, masya-Allah. Ingat tengok imam ni umur tahun Masjid Muhajirin. Saya dulu imam Masjid Muhajirin, tuan, bila saya umur 87 tahun, tuan. Apabila makan dengan anak-anak kecil yuf, saya sentiasa ingatkan, tengok Pak Haji Iskandar tu 87 tahun, tiap-tiap waktu ada dekat masjid. Naik motor lagi, tuan, 2 kali jatuh skidding, rempit, tuan. Ya, bukan main lagi. Umur 87 tahun 2 kali jatuh. Mak rempit betul. Aku naik motor tak jatuh-jatuh macam dia rempit. Masya-Allah. Tapi kita kata dengan anak-anak muda, tengok Pak Haji Iskandar tu, kamu tenaga kuat macam ini, tak datang masjid selalu. Tengok Pak Haji Iskandar 87 tahun. Ya, datang masjid subuh sebelum azan dah masuk ke dalam masjid, buka nak azan macam itu. Akhirnya apa jadi, tuan-tuan? Mereka itu wujud di dalam hati mereka kasih sayang terhadap orang tua ni. Akhirnya dia pandang Tuan Haji Iskandar yang umur 87 tahun ni sebagai apa? Sebagai idola dia. Bagus ya Pak Haji Iskandar ni. Kan nasihat itu masuk dalam keadaan senang. Tu rahsia pemakanan Rasulullah SAW. Ya, kita bicara pasal rahsia yang wujud dalam adab makan bersama Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW ingatkan, baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah, syaitan turut makan bersama kita. Jadi betul lah dulu nek kita cakap, Tok kita kata kalau kamu makan tak baca bismillah, syaitan turut makan sama. Kita ni tak faham. Kita ingat apalah Tok aku ni baca kitab apa? Kitab tipu ke? Kitab bid'ah mana entah baca syaitan makan. Betul, tuan, ada dalam kitab Sunnah Imam Tirmizi. Kata Rasul SAW, apabila tak baca bismillah, syaitan turut makan. Jangan ditanya cara macam mana, tapi betul-betul syaitan makan bersama dengan kita. Apabila syaitan makan bersama dengan kita, apa jadi? Hilang berkatnya. Dan itu dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi lagi sekali, Rasulullah SAW kata, apabila Nabi SAW makan bersama dengan 6 orang sahabatnya, wa huwa ya'kulu ma'a sittun min ashabi, 6 orang sahabat, faja'a a'rabiyun, datang seorang tua Arab Badui. Nabi SAW kemudian dia makan 2 kali luqmatain, 2 kali makan, 1 2 kemudian makanan itu habis. Nabi SAW duduk di belakang, dia kata, iza sammillaha lakafakum, kalau orang tu baca bismillah, cukup makanan untuk kamu. Ya, cukup makanan untuk kamu. Jadi baca bismillah, tuan. Kemudian saya ingatkan tadi ya, bila makan 4 orang duduk, kita yang lebih berusia ni, kita harus pastikan orang yang nak sambung makanan lepas tu dia baca bismillah. Kerana itulah Nabi SAW baca bismillah dengan suara yang kuat sebelum makan. Ditanya kita, Ustaz, baca bismillah suara pelan ke suara kuat? Kata Imam Muhammad bin Qasim Jasus dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah, membacalah akan kamu itu bismillah dengan kuat, supaya dapat mengingatkan mereka-mereka yang terlupa dan mengajar mereka-mereka yang jahil. Kan indah. Jadi baca bismillah. Kerana itu orang tua-tua kita dulu, tuan-tuan, cukup hebat fikir dia. Kita kalau ajak tok kita makan, kita kata apa? Tok, mau makan? Nek, mau makan? Nek kita jawab apa? Jemput. Bismillah. Jemput bismillah. Apa jemput bismillah ni? Betul tak? Jemput je lah. Silakan. Kan boleh macam itu. Please, welcome. Tu. Please eat. Yes. Apa bahasa Inggeris ni lagi? Tok, invite. Jemput apa? Please kan. Jemput bahasa Inggeris invite. Jadi kalau nak makan tok, invite, makan invite. Faham tuan? Makan jemput lah, invite. Cuba makan. Tok kita kata apa? Jemput, bismillah. But kenapa dia kata bismillah? Supaya mengingatkan cucu-cucunya itu supaya dia baca bismillah. Jadi cucu dia ingat, nenek kata bismillah. Tu ibat. So Salam kata makan mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak Ustaz? Boleh. Maulana Zakaria Kandahlawi dia kata dalam kitab dia, maka dielokkanlah oleh kamu untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dalam hadis ni datang bismillah, tambah bismillahirrahmanirrahim, dia jadi masalah. Tidak datang bid'ah pun, tidak masuk neraka, tuan. Tak jangan takut. Ada orang kata baca bismillahirrahmanirrahim bid'ah, dia masuk neraka. Kau masuk neraka macam mana? Ya,
beratur-beratur nak masuk neraka. Orang depan potong kepala orang, orang belakang curi duit orang, orang lagi satu merompak, orang satu merogot. Sampai kat kita kata, kenapa tuan? Apa salah tuan buat? Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa-apa lah, jangan takut, baca bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Kemudian doa, Rasulullah SAW start dengan doa. Nabi SAW baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah kami dalam makanan kami terhadap apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, dan elakkanlah kami daripada api neraka. Doa syukur pada Allah datang makanan. Alhamdulillah, bismillah, makan. Apa jadi tuan-tuan lepas tu? Kata Rasulullah SAW, dan makanlah kul mimma yalik, makan dengan tangan kanan ni. Sunnah Nabi makan tangan kanan dengan menggunakan 3 jari. Persoalannya ulama' tanya, pernahkah Nabi pakai lebih daripada 3 jari? Pernah. Bukan tidak pernah. Pernah. Kerana itulah makan 3 jari ni sunnah, bukan wajib. Kalau makan 3 jari ni sunnah, wajib, teruklah kawan-kawan kita kat China tu. Makan pakai apa tuan-tuan? Nak makan masuk Islam saja. Tak nak masuk Islam. Kenapa lu tak nak masuk Islam? Selalu hari-hari makan mi lah. Dia kata itu. Kalau makan mi tak boleh pakai 3 jari. Kena pakai chopstick. Boleh tak? Ulama' bersatu pendapat, tidak jadi masalah asalkan menggunakan tangan kanan. Sekiranya ada. Itu kita kata wajib pakai tangan kanan tak? Tak wajib, sunnah. Kenapa jadi sunnah? Yelah, kalau orang tu tangan kodong kanan, kan kena pakai tangan kiri. Nafakih, jawab soalan tu. Sunnah pakai tangan kanan tuan-tuan, dan sunnah makan dengan 3 jari. Tetapi apabila makanan itu menyuruh kita supaya tidak terpaksa pakai 5 daripada 5 jari, boleh jadi masalah. Datang hadis Nabi diberikan sahabat dengan apa tuan-tuan? Dengan daging bahagian kaki. Nabi SAW angkat yaghuddu, makan gitu. Jadi bukan angkat kaki kambing itu 3 jari makan gini. Tak, makan betul-betul. Makan pakai 5 jari, tidak jadi masalah dan tidak berdosa. Kenapa Nabi SAW selalu makan pakai 3 jari? Kerana sifat makanan Rasulullah hari-hari itu selalunya benda-benda yang mudah. Benda-benda yang mudah. Apa benda mudah tuan? Roti kering. Roti kering tuan. Riwayat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, ditanyakan kepada sahabat, ya Sayyidatina Fatimah, dulu kamu pada zaman Nabi macam mana masak roti? Dia kata apa? Kami mula tumbuk-tumbuk dulu gandum tu. Habis daripada tumbuk gandum, kami letak dekat tempat penggiling, giling. Lepas kami giling, kami letakkan dekat atas satu bekas, kemudian kami tiup agar terkeluar dia punya apa nama dia? Pak Haji apa nama dia? Beras tu yang tutup dia apa nama dia? Dia punya apa Pak Haji? Gandum tu yang tutup gandum tu apa nama dia? Kulit dia. Apalah nama dia? Kulit. Singapura ni susah sikit kita kadang-kadang buah pun tak tahu nama dia tuan-tuan. Pokok apatah lagi, buah dah tak kenal, pokok lagi tak kenal. Supaya bila letak dekat atas bekas tu, dia tiup supaya terkeluar dia punya apa nama dia, kulit-kulit ni. Yang menutupi gandum lepas dia tekan. Jadi dia giling, letak dekat atas tempat bekas, dia tiup. Kata sahabat, kamu tidak ayak ke? Tahu ayak tuan-tuan? Ayak bukan cakap Kedah kan? Cakap Kedah ayak, minum ayak. Ni ayak, tempat yang kita letak tepung supaya kita pisahkan dia punya apa nama dia, tepung dia dan juga kulit-kulit ni. Tempat benda tu. Kata sahabat, ada tak benda tu? Benda tu dibuat dari apa tuan? Dibuat daripada benang-benang halus. Diikat dekat atas satu bekas, diletak dekat depan, kemudian kita ayak, jatuhlah nanti dia punya tepung. Dan dekat atas tu yang berbaki tu, dia punya kulit-kulit yang berbaki. Supaya benda tu kita bila ambil tepung dia jadi lembut. Kata sahabat, tak ada zaman Nabi dalam benda tu. Jadi apa buat? Mereka buang satu persatu, kemudian tiup. Fayatiru matar, maka akan berterbanglah benda-benda yang besar-besar. Kemudian lepas tu apa buat? Semua sekalian kami letak air dan kami uli. Tuan, zaman sekarang kita makan roti sedap, lembut. Ada makan roti siap dengan dia punya kulit-kulit lagi tuan-tuan? Tak ada. Zaman Nabi makan roti menggunakan macam itu cara dia. Siap dengan dekat dalam dia punya apa dah, hampas. Hampas bahasa dia. Hampas diuli, dimakan. Jadi bila roti itu ada hampas dekat dalam, sifat dia jadi apa tuan?
kering. Kerana itulah Nabi SAW datang ke rumah para sahabat. Nabi SAW disuguhkan roti kering. Nabi SAW kata, alaysa fihi idam, tidak ada benda ke aku nak celup dengan ni? Sahabat diam, tak ada benda ni, lauk tak ada, apa tak ada, air pun tak ada. Rasulullah SAW kata, apa yang kamu ada di rumah ni? Kami tak ada apa-apa kecuali di cuka je. Kan hadis masyhur, illa khal, cuka. Bawa sini cuka. Ambil cuka, Nabi celup. Bukan rendam ya tuan-tuan. Itu pelik. Orang dengar hadis ni dia kata apa? Nabi SAW suka makan roti direndam dengan cuka. Mana ada orang makan roti rendam cuka? Sakit tekak ni, terbakar kita punya jantung. Bukan rendam, dicelup. Jadi celup sikit, Nabi SAW makan. Melihat muka sahabat, Nabi SAW kata, ya ni'mal idamul khil, sebaik-baik benda yang dicecah adalah cuka, tuan. Dia kata gitu. Sahabat yang memberikan cuka kepada Rasulullah tersenyum. Balik jumpa dengan isteri, dia kata Nabi SAW suka makan roti dengan cuka. Jadi ulama membahaskan bukan Nabi SAW suka makan roti dengan cuka, tidak, tetapi tidak mahu menghampakan orang yang datang rumah dia. Rumah dia tu tak ada benda dah, tinggal cuka je. Jadi Nabi SAW ambil roti, cecah cuka, makan sedap. Roti cecah cuka sedap tak tuan? Kami terpaksa belajar dulu. Ketika belajar dulu, bila baca hadis, nak kena belajar, nak kena rasa. Tu balik beli cuka, beli roti cecah, tak sedap. Kalau makcik-makcik nak try, ya, nak cuba-cuba tengok suami kita ni ada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tak, esok saya kasih menu dah siap. Makcik, esok bolehlah masak roti cecah cuka. Tengok muka laki kita, gembira ke mencuka? Macam tu. Ya, cecah cuka tak sedap tuan. Tetapi Nabi itu berperasaan supaya sahabat yang memberikan dia makan itu gembira. Kerana itu dia kata sedap. Kalau dalam bahasa kita ni macam ni tuan, macam contoh lah, tuan-tuan jemput saya pergi makan, nampak dekat depan lift, Ustaz, ya, muka lapar je ni, datang rumah makan. Ya, ketuk pintu, buka pintu, isteri kita kata, masak tak? Ya, tak masak. Allah, dah ajak Ustaz dekat dalam rumah ni, Ustaz dah sampai rumah, tak ada lauk ke? Tak ada, kata gitu. Tak apa, keluarkan apa saja. Ya, makan nasi ada? Nasi ada. Telur ada? Telur ada. Goreng telur. Maka saya pun duduk, didirikan air, tiba-tiba start makanlah nasi telur. Nasi dengan telur tuan. Masya Allah. Ni orang dah ajak kita makan, takkanlah kita nak mengomel pula. Apa pula ajak aku makan nasi dengan telur? Tak apalah, dia nak belanja sangat. Ya, nasi telur. Kita pun duduk diam. Makan nasi dengan telur, terbegit tu Terbegit tak tuan? Begit ni tak ada rasa ni. Apa nak jadi tuan? Kita minta apa? Pak Haji, saya tanya sikit, ada kicap tak? Nasi, kata kicap ada tak? Sekejap. Maka Pak Haji tu masuk dalam bilik, dia pun ambil kicap, kita pun ambil kicap, cecah-cecah dekat kita punya nasi. Sedap tak tuan? Sedap, nasi, telur dan kicap. Kita tengok muka Pak Haji tu, kita kata apa? Sebaik-baik peneman nasi dan telur goreng ni adalah kicap, Pak Haji. Itu. Akhirnya Pak Haji tu rasa apa? Alhamdulillah, Ustaz datang rumah aku, makan nasi dengan kicap, selera juga. Kan gembira orang yang datang supaya meraihkan kita. Begitulah Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, hadis yang kita bawakan tadi, Rasulullah SAW makan dengan benda yang mudah. Nabi SAW kata, apabila duduk di dalam satu dulang, mulakan dengan bismillah. Orang tua selalu cakap bismillah, jangan tunggu orang muda. Kita kena ajar bismillah, cakap bismillah, cakap bismillah. Tak apa kalau seorang cakap, kalau ajar yang lain pun tak apa, cakap bismillah. Tu budak kecil dia dah habis makan, budak-budak kecil kan, dia makan sikit-sikit dia lari pula, datang satu lagi kawan dia kat belakang, dah baca bismillah belum? Baca bismillah. Kemudian ingatkan, makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Nabi SAW pernah riwayatkan dalam sebuah hadis, riwayat Imam Muslim, jumpa juga orang sahabat. Seorang sahabat ni suka makan dengan tangan kiri. Ya, Nabi SAW kata, kenapa kau tak makan dengan tangan kanan? Ni hadis riwayat Imam Muslim tuan. Kenapa tak suka makan tangan kanan? Kata tak, dah terbiasa makan tangan kiri. Nabi SAW kata apa? Kalau demikian, kamu akan tidak dapat makan dengan tangan tu lagi sampai bila? Terbukti dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Imam Muslim, maka terberhenti tangan dia dan lumpuh ketika itu juga. Itu doa Nabi SAW. Bukan main-main. Kerana itulah ulama kata, adakah makan tangan kanan ini wajib? Tidak wajib. Tetapi dia itu diajak oleh Nabi SAW lebih kerana datang sebuah hadis bahawa syaitan itu makan dengan tangan kiri. Kerana itu berusaha tuan-tuan. Ada anak-anak yang tak boleh makan dengan tangan kanan. Usaha, betul. Ada anak-anak kecil, kadang-kadang kawan-kawan kita, anak 1-2 tahun terbiasa dengan tangan kiri. Dia kena ubah
kena selalu tegur. Jangan makan tangan kiri, makan tangan kanan. Kalau kita tak ubah, dia tua dia makan macam itu je. Tak susah mana kan tuan, makan nasi dengan tangan kanan. Kalau tak terbiasa, tak adalah masuk tangan telinga, betul tak? Ada tak biasalah haji saya makan dengan kanan, masuk telinga. Tak ada macam itu. Paling-paling pun lari sikit je. Jadi kena biasakan. Jadi makan tangan kanan, Nabi SAW kata, wa kul mimma yalik, makan dengan benda yang berdekatan. Satu dulang, dalam ada nasi, dalam ada daging, si biryani, ada daging, ada acar, ya, ada dalca. Makan dengan apa yang berdekatan dengan kamu, kata Rasulullah SAW. Tapi Imam Syafi'i sekali lagi dalam kitab Jamul Wasail, Imam Syafi'i kata, akan tetapi terangkat makruhnya apabila mengalihkan tangan jauh. Jadi kita ni makan, tangan kita pergi dekat sebelah orang sebelah, makruh hukum dia. Betul kan? Siapa yang tak ada pengalaman? Kita banyak pengalaman tuan. Kadang-kadang pergi duduk dengan orang, Pak Haji makan kat depan kita, tangan dia melata-lata. Ya, ini Pak Haji nak main game ke apa, betul tak? Kuk kan. Ayam aku pun habis sebab kita nak ambil ayam dia, kesian dia tua daripada kita, betul tak? Dia datang kat kita, ustaz ni makan, dia makan kan. Makruh. Kecuali kata ulama, kata Imam Syafi'i, kecuali apabila makanan itu duduknya sifatnya berbeza-beza. Kalau sifatnya satu sama, makruh. Contoh nasi goreng, tak ada yang lain. Nasi goreng dekat dalam dulang, apabila kita melangkah tangan kita dekat depan, makruh hukum dia. Tetapi contoh, apabila kita makan nasi berlauk, seperti nasi ambeng, sekali lagi sifat dia, nasi ambeng. Nasi ambeng, lauknya itu diletak berbeza-beza, kan? Sini daging, sana ikan. Itu sekarang tidak praktikal kita letak 4 bahagian. Maji-maji, kalau serve nasi ambeng, jangan letak 4 bahagian lagi. Tak praktikal. Kalau orang dulu dia letak 4 bahagian, orang dulu pandai. Dia bagi 4, dia bawa balik. Nah, ni bagi keluarga kau, ni bagi keluarga kau, bawa balik. Maka mak kita cerita dulu, atuk kita balik makan 7 orang boleh makan satu nasi ambeng. Betul tak? Sikit-sikit. Sekarang mana ada tuan. Tak praktikal maji-maji letak 4 bahagian. Letak 1 bahagian cukup. Jadi ikan 1, daging 1, ayam 1. Maka nasi ambeng tu, Masya Allah Akbar. Kalau Nabi SAW dulu ada nasi ambeng, istighfar dia. Betul tak tuan? Ini istiqomah ya. Tu istighfar. Kenapa tuan-tuan? Nasi ambeng tu, apa tak ada dekat dalam? Yang terbang, yang berenang, yang naik melata dekat bumi, semua ada. Ayam ada, itik ayam ada, apa nama dia, daging ada, ikan ada, terbang. Laut, apa nama dia, pokok-pokok ada. Semua ada dekat dalam tu tuan-tuan. Semua ada dekat dalam. Kalau buaya tu halal, buaya pun ada dekat dalam tuan-tuan. Baik buaya tu haram dimakan. Kalau tidak, buaya pun kita masuk letak 4 seorang 1. Baru tak ada tempat nak makan. Ya, tak praktikal letak 4 bahagian. Ni ibu-ibu kena tahu. Tak praktikal letak 4 bahagian, letak 1 bahagian. Jadi kalau serving nasi ambeng, next time ibu-ibu jangan letak 4 bahagian, kerana orang tak habis makan. 1 bahagian cukup. Ya. Jadi contoh, kita makan nasi goreng 1 dulang. Tidak ada lain, nasi goreng saja. Makan daripada ujung yang berdekatan. Apabila berlangkah tangan kita ke depan, makruh hukumnya, kata ulama. Makruh. Makruh. Ulama Sayyidina Anas bin Malik dalam sebuah hadis katanya, keberkatan makanan itu terletak di tengah. Maka kita harus mula daripada tepi sampai kepada tengah. Kata ulama, kenapa keberkatan itu berada di tengah? Kerana selepas kita habis makan masing-masing, akhirnya kita berjumpa di tengah. Dan apabila kita bertemu atas silaturahim, maka datangnya keberkatan. Macam itu. Kan akhirnya kita ambil dekat tengah sikit. Mai tuan, makan sikit, makan sikit. Itu jadi keberkatannya. Sebelum tu makan sendiri-sendiri. Jadi kata ulama, kalau dia itu sifatnya satu, seperti nasi goreng, ambil depan makruh. Tetapi sifatnya itu berbeza. Saya makan nasi 4 orang, nasi berlauk. Depan saya, depan Pak Ji sebelah, ayam. Depan Pak Ji sebelah saya, udang, ikan contoh. Pak Ji sebelah kiri, depannya daging. Depan kita, sambal belacan. Tiga apa nama dia? 3 warna. Sambal belacan 3 warna. Merah, hijau, oranye. Kalau makruh kita melangkah, mau-mau ni perut kita makan sambal belacan saja. Betul tak Pak Ji? Kita makan, kita kata tuan, Pak Ji, makruh ni, ya, sambal-sambal tangan. Mana makruh? Kalau makruh, ya, habis esok saya pergi NUH, betul tak?
Depan kita sama belacan, kita makan. Dalam hati kita, Nabi larang melangkah-langkah makanan. Kita pun makan. Pedas betul. Pedas. Pakcik, kenapa makan pedas-pedas? Kata tak boleh, Nabi larang makan menjala-jala tangan. Tak faham. Kata Imam Syafi'i, kalau berbeza sifat makanan tu, maka kita boleh menjalankan tangan kita, tak ada masalah. Tidak jatuh makruh. Macam itu. Kerana itulah kita kena faham. Duduk dalam majlis, duduk kat dalam makan, kita boleh ambil asalkan sana lain sifat. Jadi kita boleh ambil depan. Ni kan ayam, ni daging, ni ikan, ni sambal belacan. Yang mau saya kat depan ni, sebab depan ni sambal belacan. Kalau makruh kita, pedas lah nasi kita. Jadi boleh kita menjala ke depan, boleh, tidak makruh. Tapi yang seeloknya ambil daripada tepi kalau satu sifat. Nasi berani macam mana tuan? Nasi berani satu sifat. Kecuali kata ulama sekarang ni ulama-ulama Nusantara kita beza. Tuan bila belajar tentang makan ni tuan-tuan, yang paling hebat sekali ulama Nusantara. Kerana ulama Arab makanan dia tak macam orang Melayu kita. Orang Melayu kita makanan macam-macam dekat dalam. Ni orang ulama Nusantara kata makan nasi berani. Nasi atas ada daging kan? Tapi orang kita letak acar, sana satu, sana acar timun, sini acar buah. Boleh tak kita melangkah tangan kita untuk mengambil apa dekat sana? Ulama kata boleh, tidak makruh. Kerana sifatnya berbeza. Tetapi yang lebih hebat lagi, kalau ada orang yang berada di hujung sana mengantarkan sebahagian supaya kita tidak menjala tangan. Kerana itu duduk dalam makan, kan saya kata bagus duduk makan dengan anak-anak kecil, supaya anak-anak kecil kita dapat tengok apa yang tok-tok dia buat. Faham? Apa orang tu ni buat? Kalau duduk dalam orang tu yang faham, dia duduk, dia akan ambil acar dia setengah, dia hantar sebelah, supaya tangan sini tidak menjalak. Dan orang yang berada di sebelah, dia ambil acar buah dia separuh, dia hantar sebelah. Macam itu kan tuan? Sayangnya kita ni tak faham kadang-kadang makan secara berjemaah. Kita tidak mempunyai ilmu makan berjemaah. Itu yang datang orang Pak Haji dekat sini tengok jeling. Aku nak ambil acar tu, nanti Pak Haji ni kata tak beradab. Jeling je. Akhirnya keluar daripada majlis. Tak, kenapa muka masam bang? Tak dapat makan acar dia tadi. Akhirnya kita tak faham. Jadi baca bismillah, menjala tangan mula daripada tepi. Boleh tak kita adu tangan dik? Boleh. Tetapi anak-anak kecil, sebelum kita kena ingatkan anak kecil, dek, apabila makan dalam dulang, sebelum kita kena duduk tangan, minta izin dulu. Haji boleh saya ambil? Boleh, silakan. Macam itu. Tapi seeloknya kita dapat. Banyak kali kita kata seeloknya kita gabungkan dulang kita dengan orang-orang yang berbeza umur. Supaya apa? Supaya anak-anak kecil dapat tarbiyah. Dengan syarat pak cik tu pun tahu cara makan dia. Pak cik tu pun tahu cara untuk mengawal. Mengawal tuan-tuan. Duduk dalam dulang, satu orang kena jadi khalifah ni. Tak faham kan? Betul tak? Kena jadi khalifah. Kena lantik lah seorang khalifah. Susah sangat lantik lah dia. Saya menjadi khalifah pada dulang ni boleh? Boleh. Letak tangan 4 orang, letak tangan atas tu. Bayat Pak Haji jadi khalifah saya untuk dalam makanan ni kerana Allah Ta'ala. Baik, semua duduk. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah makan. Macam itu. Kena ngajak. Kalau tak ngajak, akhirnya anak-anak kita terlupa. Adat satu lupa. Yang kedua, agama dia tertinggal. Sekarang sebelum makan, kita terlupa. Cuci tangan. Salman Farisi dalam hadis mengatakan kepada Rasulullah SAW, qara'tu fit Taurat. Saya ni baca Taurat. Salman Farisi, sahabat Nabi. Tua tuan-tuan. Meninggal usianya lebih daripada 200 tahun. Salman Farisi, tua. Dia kata apa? Qara'tu fit Taurat. Saya baca dalam kitab Taurat bahawa keberkatan makanan itu datang dengan mencuci tangan selepas makanan. Rasulullah SAW kata, sesungguhnya keberkatan makanan datang apabila kita cuci tangan kita sebelum dan selepas. Jadi dulu-dulu zaman kitab Taurat, orang-orang sebelum makan tak payah cuci tangan, terus makan. Tetapi lepas Islam datang, Nabi SAW kata, maka keberkatan makanan itu datang sebelum dan selepas. Cuci tangan sebelum dan selepas kita makan. Tuan-tuan tahu tak dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Mandili rahmatullahi alaihi, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata sahabat dulu makanannya mudah-mudah sangat. Kadang-kadang dia tidak perlu cuci tangan pun kerana makan mudah. Roti dengan roti makan dengan buah tamar kan? Kering.
Jadi tak perlu ada air untuk cuci. Jadi apa jadi tuan? Lepas dia makan, dia diam, disapu dekat bawah kaki dia. Sahabat. Jadi ulama kata, sahabat dulu makan ringan sampai tak perlu nak cuci tangan, basuh kat bawah kaki. Siapa yang baca hadis ni, tolonglah jangan salah faham. Dia baca kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Mandeli rahmatullahi alaih, dia kata sahabat dulu selepas makan tak cuci tangan, ya, basuh dengan lap dekat bawah kaki. Dia kita buat majlis zikr Rasul dekat Masjid Istiqamah, makan apa nama dia, nasi berani, kuah dalca, acar timun, acar buah, habis makan dia basuh dekat bawah tapak kaki dia. Kenapa? Tak faham. Ya, kata kenapa tuan basuh dekat bawah kaki? Saya baca kitab Penawar Bagi Hati, ya, sahabat Nabi SAW apabila makan basuh bawah kaki. Itu makan kering, tuan makan dah mentah ke darah, ya, macam nasi kandar. Kenapa kena basuh dekat bawah kaki? Tak, basuh tangan betul-betul. Ya, makan apa yang ada di tepi, kemudian makan di tengah. Itu sunnah Nabi SAW. Selepas makan, Nabi SAW kata ketika makan, maka janganlah kita bertelikkan. Bertelikkan tu apa tuan? Janganlah kita bersandar. Ya, kata Muhammad bin Qasim Jasus rahmatullahi alaih, apa tu bersandar? Meletakkan bantal di bawah sini, kita sandar sini. Ataupun apabila kita makan bersandar, macam-macam kata ulama. Sandar, letak tangan macam ini, sandar. Tu bersandar, makruh hukumnya. Ataupun kita duduk kat tepi begini, sandar. Ni sandar, makan, makruh. Ataupun duduk dekat atas kerusi dan bersandar belakang macam ini makan, makruh. Itu kena hati-hati. Cara makan tuan-tuan, duduk dalam kerusi. Kadang-kadang kerusi ni belakang dia dah siapkan kita, kedepankan sedikit supaya badan kita ini tidak bersandar banyak dekat belakang kerusi, kedepankan makan. Itu sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian setelah kita sedang makan, Nabi SAW menggalakkan supaya kita berbual antara satu dengan yang lain, bukan diam. Makan dalam satu meja, ayah, mak, anak. Kata Imam Ghazali, sunnah bertanya khabar kepada anak-anak ketika makan di malam hari, dan sunnah mengingatkan orang-orang soleh. Jadi cerita pasal orang soleh. Jadi bila makan, tanya khabar, bukan sunyi diam, tarik, dilarang makan, tidak. Yang kita Imam Ghazali mengatakan sunnah bertanya khabar. Tanya khabar anak-anak, apa khabar hari ni, bagus, kerja sekolah semua dah siap, dah, supaya dia tenang. Ya. Kemudian ingat-ingat orang soleh ketika makan. Habis saja makan, maka disunnahkan kepada kita untuk buat dua perkara. Yang pertama, untuk menjilat qas'ah. Bukan jilat qas'ah, ini ambil ni pinggan, ya, yang berbaki dekat pinggan kita ambil dan kita makan sini. Sunnah. Dalam Ihya kata, siapa yang makan di atas pinggan kemudian mengambil sisa-sisa benda yang beratas, contoh kita makan roti, ada roti punya bekas-bekas, kita ambil, kita makan, maka akan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dibukakan kepadanya rahmah. Imam Ghazali kata. Ya. Kemudian sunnahnya untuk menjilat jari dulu sebelum kita cuci tangan. Jilat jari tuan-tuan. Jilat jari ni pula berbeza kata ulama. Ya, Syekh Zakaria Kandahlawi dalam kitabnya, ya, Syarah Syama'il Muhammadiyah. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata kalau orang India, ya, dia kalau jilat jari masuk dalam, keluar, dia tak disgusting. Pada dia benda biasa. Kerana orang dia makan, tuan-tuan makan buah durian macam ni tuan-tuan. Makan buah durian ujung-ujung itu tak? Mana ada makan buah durian masuk sekali, keluar terus, betul tak? Cerita dulu ulama-ulama Masjidil Haram apabila berbual dengan orang-orang Asia ni tentang makan dua benda, buah durian dan buah mangga. Ulama-ulama Masjidil Haram ni pelik. Kenapa buah kamu makan macam itu? Buah mangga makan macam ni tuan. Sekarang kita makan potong-potong. Ya, ada orang makan tak potong-potong. Kopek kulit dia saja, masukkan mulut, keluar lagi. Masuk lagi, keluar lagi. Masuk lagi, keluar lagi. Jadi ulama-ulama Masjidil Haram pening. Ya, ada buah yang dimakan masuk dalam mulut, keluar lagi. Ada buah durian kita makan macam itu. Jadi kata ulama, dua pendapat. Satu, sama ada menjilatnya macam ni, masukkan, ataupun dengan mengambil makan yang tersisa di atas tangan, mengirikan macam ini. Macam itu. Pulang. Jadi, dan sunnahnya Nabi SAW menyuruh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain supaya mengambil apa yang tersisa di tangan. Jadi cucu dia datang,
Nabi SAW kasih tangan dia pada cucu dia, dan cucu dia isap bekas-bekas yang terbaki kat dalam tangan atuknya. Dengan syarat tangan kita kena bersih tuan. Kita rosak tayar pancit, dah kita tukar tayar, buka spana, masukkan spray semua, letak minyak dan sebagainya, tangan minyak-minyak, makan balik rumah. Habis balik rumah, Nek, panggil anak kita, Mat, sini Mat, nah jilat tangan abah. Aduh, tadi abah baru tukar tayar, kat atas tangan abah kat kuku-kuku hitam-hitam, nak suruh jilat macam mana? Dah budak tu termuntah, sakit perut, gastrik, masuk hospital pula. Syaratnya mesti bersih tangan kita dan diberikan kepada anak-anak kita, sunnah. Dan kemudian barulah kita mencuci tangan, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi SAW, kata sahabat, iza rufi'atil ma'idah, ketika Nabi SAW diangkatkan dia punya makanan daripada depan matanya, Nabi SAW akan berdoa, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ditanya lagi dengan ulama, adakah dibaca dengan senyap ataupun dibaca dengan kuat? Dibaca dengan kuat. Apa dalil dibaca dengan kuat? Kerana kalau Nabi tak baca kuat, sahabat mana boleh riwayatkan hadis tu? Jadi dibaca kuat. Jadi sahabat dengar tu yang sahabat riwayatkan hadis. Nabi SAW, iza rufi'atil ma'idah, akan dibaca. Faqara. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu tuan-tuan. Nabi SAW suruh kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur di atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, tuan-tuan. Syukur. Makan Nabi, makan benda biasa, hari-hari makan roti kering, tetapi Nabi sentiasa syukur terhadap makanan. Cuba kita bayangkan berapa kali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nasi putih, tuan-tuan. Bila kali terakhir kita ambil nasi putih, kita alhamdulillah nasi putih? Bila? Kenapa kita tahu, tuan-tuan? Kerana kita dulu belajar negeri Arab, susah dapat nasi sedap macam nasi mak kita. Balik belajar, naik flight 7-8 jam sampai dekat Singapura, buka perut nasi putih cantik, macam apa nama dia, belian. Bunyi dia situ, tuang dekat atas pinggang, ting 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 ting. Syukur, alhamdulillah nasi putih. Berapa tahun dah tak nampak nasi putih. Nampak sambal belacan, alhamdulillah sambal belacan. Tu akhirnya kita hari-hari makan nasi putih, kita lupa nak bersyukur terhadap nasi putih. Nabi SAW kata apa? Kalaulah sesungguhnya diperbaharui akan kamu itu nikmat, maka kamu itu harus bersyukur terhadap apa yang dibaharui kan itu. Nasi, esok dapat nasi lagi, syukur pada nasi. Esok dapat nasi lagi, syukur pada nasi. Akhirnya kita hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan nikmat kat kita supaya berasa nasi. Kenapa jadi kat kita sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan kepada kita nikmat dan ketenangan hati? Kerana kita dah lama tak syukur dengan nasi putih. Berapa lama kita dah tak bersyukur dengan nasi putih? Nampak nasi putih, alhamdulillah nasi putih. Mana ada nasi putih dah, nasi putih lagi. Lauk apa awak masak tadi? Sepedas lagi. Ayam tak masak, ayam masak lemak, asyik masak lemak je. Kuah masak apa ni? Kuah sambal goreng belacan, asyik goreng belacan je. Kita tak cukup pada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal benda tu datang. Akhirnya apa jadi, tuan-tuan? Akhirnya masaklah lauk daripada Afrika Selatan pun kita tak cukup. Tahu tak? Tak cukup. Duduk dekat kedai teh tarik, apa nama kedai tu? Teh tarik bang, teh tarik ke Al-Amin ke Al-Azhar ke, nama ni sekarang sedap-sedap Al-Amin Al-Azhar, Ada orang kata, kau nak pergi mana belajar ni? Aku nak pergi Al-Azhar. Bukan nak pergi belajar Al-Azhar, pergi makan kat Al-Azhar. Akhirnya kita tak syukur pada Allah. Apa jadi, tuan? Kita pergi ke Al-Amin ataupun ke Al-Azhar, ni bukan promosi saya tak ada ambil apa-apa pun dalam promosi ni. Kita duduk tengok muka anak kita. Anak kita buka menu, dia mengambil masa lebih daripada 10 minit untuk dia tahu apa dia nak makan. Kalau bukan anak kita tu. Banyak kan makanan yang kita boleh pilih. Akhirnya tengok daripada awal, nasi je, western je, tom yum je. Pusing balik daripada depan. Nasi lagi, mi lagi. Abang yang tu tunggu, nak makan apa? Kejap tunggu. Setengah jam baru order. Lambat. Apa jadi, tuan-tuan? Akhirnya kita tidak bersyukur pada Allah dengan nikmat Allah yang mudah. Akhirnya kita ni susah nak bersyukur pada Allah SWT. Apabila susah nak bersyukur pada Allah, apa jadi, tuan-tuan? Susah nak syukur, Allah tidak tambahkan nikmat bagi diri kita. Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur padaku, aku akan tambah nikmat dia. Kan? Kenapa kita tak rasa nikmat makan nasi putih lagi, tuan-tuan?
Kenapalah orang-orang yang dekat apa nama dia, orang-orang tukang tuai padi ni yang jaga dekat sawah bendang tu hari-hari makan nasi, seronok dia makan nasi, nampak sedap. Kerana dia syukur pada benda yang mudah. Kita hari-hari makan nasi tak ada rasa apa pun, biasa je, tak ada rasa benda tu. Kenapa tu? Kerana kita tidak pernah bersyukur dengan mudah. Akhirnya untuk membuatkan hati kita tenang perlu benda yang susah. Perlu benda yang susah, betul tak? Baji-baji dulu kalau zaman 90-an, zaman saya 90-an, waktu remaja 90-an. Bapak kita kalau balik bawa sate, sate tu dah kira macam nikmat lah. Ya, sate bapak kita bawa balik, bawa teksi balik, bawa sate, ya, 20 cucuk, adik-adik 5 orang, campur mak campur bapak 7 orang, ya. Bapak bawa lah satu plastik sate letak dekat depan, adik-adik punya suka macam hari raya tau. Ya. Sekarang ni Allahu Akbar, masalah besar dengan keluarga-keluarga kita. Anak-anak kita atuk bawa balik sate, cucu tengok jeli mata je. Betul tak? Ya. Durian. Durian. Dulu kalau bapak kita bawa durian satu bakul, masya-Allah Akbar. Gembira tuan. Gembira durian tu macam, ya, sekarang atuk bawa durian. Atuk kalau tak kopak durian tu rosaklah sampai dia masak. Betul tak? Ni aku beli durian korang tak makan pun, atuk buka lah. Atuk nak kena buka. Habis dia tak buka ni, dah buka ni. So letak dalam ice box dululah. Tak ice box. Nenek datang pergi depan. Ni, ada dekat dalam ice box tu ada durian, saya tak makan. Nenek keluarkanlah. Tunggu nenek keluarkan. Letak dekat depan mata baru dia nak rasa. Tu dia makan pun, durian ni tak sedap. Durian yang D24 lagi sedap. Akhirnya tidak bersyukur dengan benda mudah. Allah tak tambah. Kerana itulah generasi saya sekarang. Ini masalah hati banyak. Masalah hati banyak. Dulu kalau tunggu bas, tengah jam bas tak datang, tak ada apa-apa kan. Biasa bas tak datang tak apa. Sekarang MRT late 22 minutes, habis dah, Facebook jam lah. Facebook jam. MRT 2 minutes late, what happened? Complain. Bukan saya suruh tak komplain juga. Semalam kita jumpa Presiden Tony Tan, ya. Dekat dalam majlis saya jumpa Presiden Tony Tan. Sebelum dia naik, kita disuruh baca selawat. Saya kata dengan dia punya MC, dia kata, can I complain about the MRT? Dia kata, no, please don't complain gitu. Tak adalah, acah-acah je. Ya. Akhirnya sekarang kita tunggu MRT 4 minit. MRT bilang dah 4 minit. Tunggu 4 minit. 4 minit tak sampai MRT, kita dah resah. Tak syukur. MRT datang, kita tak cakap Alhamdulillah. Bila akhir MRT datang, kita cakap Alhamdulillah. Kalau MRT itu datang, kita cakap Alhamdulillah. Esok Allah tambah nikmat dalam diri kita. Nikmat apa? MRT itu datang, kita rasa gembira. Itu syarat, mesti syarat dia kena syukur pada Allah SWT. Akhirnya sekarang $2 tak ada nilai lagi dalam duit hari raya kita. Padahal dulu 50 sen, gembira dah. 50 sen tuan. RM1. Kalau Pak Haji tu kasih RM1, kita doakan, Ya Allah Akbar, biarkanlah Pak Haji ni umrah 18 kali. Kami budak madrasah kan, doa semua hebat-hebat. Budak-budak sekolah biasa, doa biasa-biasa. Ya, mudah-mudahan Pak Haji sihat. Kita budak madrasah kreatif Pak Haji. Pak Haji kasih RM2, Ya Allah, mudah-mudahan Pak Haji ni ditambahkan isteri. Itu kita dulu suka Pak Haji tambah RM4. Ya, RM2 2 orang Pak Haji. Kalau RM4 tambah 4. Dah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang RM5. Budak-budak kecil buka RM5. RM5. Akhirnya mereka susah nak syukur pada Allah. Susah Allah nak berikan kepada mereka nikmat. Akhir tidak dapat nikmat, apa jadi tuan-tuan, adik-adik yang dirahmati Allah? Kita ini akhirnya nak bersyukur pada Allah, nak rasa gembira dekat dalam hati ni susah nak gembira. Handphone dah canggih, telefon dah baik pun tak gembira lagi. Apa yang kita gembira tuan-tuan? Ya, padahal dulu tidak ada kemudahan, gembira orang kan. Akhirnya sekarang sudah ada banyak kemudahan, orang jadi tak gembira. Soalnya kenapa mereka-mereka ini tidak gembira tuan-tuan? Apabila mereka itu tidak syukur pada Allah SWT. Itu pasti. Jadi kalau orang tanya dengan kita, apakah penyebab pertama anak-anak generasi masyarakat kita sekarang mempunyai masalah hati? Saya kata masalah ni senang saja. Mereka tidak syukur pada Allah SWT. Kalau syukur, nescaya Allah pasti akan tambahkan nikmat dalam hati mereka. Syukurlah apa yang ada. Syukur kepada Allah SWT. Jadi selepas kita makan, terbalik lagi, pas kita makan, syukur alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tuan-tuan, soalan dia adalah, adakah doa ini dimakan ketika makan besar aja? Tak.
Makan benda kecil, makan benda besar, makan nasi, makan mi, makan sup, makan bubur ke, makan apa, baca dah doa ini, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Walaupun hari-hari kita harus memperbaiki diri kita mulai daripada hari ini tuan-tuan. Besok jumpa nasi, cukup cakap alhamdulillah. Kenapa? Kerana sudah terlambat dan terlalu lewat dah. Kita ni dah lama tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nasi. Jadi kalau kita dapat nasi depan mata, kita dah diam. Akhirnya kita tidak syukur pada nasi, Allah tak tambah keberkatan pada nasi. Kita nampak nasi macam biasa, padahal teman-teman kita yang berada di luar negeri sana, yang mempunyai kelaparan, dia nampak nasi tu macam nikmat, betul tak? Air, berapa banyak orang tidak tahu nikmat air. Kita dulu kerja masjid tuan, air paip PUB sekarang keluar dekat Sarawak. Dia kata apa tuan-tuan? InsyaAllah nak habis. PUB kata dekat dalam TV, 1 minit buka air 8 liter. Kan? Betul tak? Sekarang PUB dekat apa nama dia, dekat TV dia tulis. 1 kali buka air, 1 minit dibuka air deras 8 liter. Itu paip rumah. Paip masjid 1 minit buka deras 12 liter tuan-tuan. Paip masjid. Dan itu semua masjid sekarang diwajibkan, betul aja, diwajibkan untuk pasang benda yang apa nama dia, melambatkan jatuh air, mengurangkan pakaian air. Kerana kalau tak letak benda tu, 12 liter untuk 1 minit ambil wuduk. Perasan tak perasan kita tuan-tuan? Akhirnya kita tak syukur. Kerana itu saya kata, kalau kita boleh dapat satu family daripada Sudan ke, Afrika ke, datang ke masjid, tengok macam mana orang Singapura ambil wuduk, terkejut dia tuan. Ya, kita ambil wuduk semayang Jumaat. Saya rasa-rasalah kalau kita letak dekat dalam baldi, cukup mandi hadas besar. Ambil wuduk je, buka. Ambil wuduk pula tu macam drama. Tahu macam drama adik? Drama. Orang ambil wuduk kan cepat, ambil wuduk macam drama. Basuh gini, macam ada kamera apa nama dia, slow mo pula. Ya, ambil wuduk, basuh kepala macam ikran shampoo. Yang dekat bawah ni jatuh air. Kita tak belakang tengok, muskil Pak Haji ni apa lambat sangat ambil wuduk, tengok kiri kanan tak ada pula kamera. Ya, basuh tangan. Boleh, tidak jadi masalah, tetapi dengan syarat melambatkan air tu, mengecikkan air. Jadi akhirnya kita tak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan air. Berapa di antara kita bila buka paip, kita cakap alhamdulillah ada air? Tak ada. Kawan-kawan kita, saya kenapa rasa tuan-tuan? Kerana waktu kita belajar di negeri Arab dulu tuan-tuan, air hanya ada pukul 9 sampai pukul 12 saja. Lepas pukul 12 air dah tak ada. Jadi kita bangun pagi sebelum pergi sekolah, buka dekat rumah kita tu banyak baldi, botol-botol kecil, kita buka, tak ada air untuk pakai satu hari. Untuk pakai satu hari, tak ada. Cukup, tutup, pukul 12 tak ada air dah. Balik rumah tak ada air. Tapi sekali-sekala kalau cuti hari raya, kerajaan buka air, pemerintah buka air. Jadi balik daripada sembahyang hari raya, pukul 11, pukul 12 nak mandi ke, nak makan ke, nak masak ke apa, masak buka air, alhamdulillah, satu rumah pergi, alhamdulillah ada air. Berapa lama dah kita tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan air yang mengalir dalam paip-paip kita. Akhirnya air itu tidak ada kesan dalam hati kita. Kita tak syukur Allah pada air, Allah tak tambahkan berkat air itu untuk kita. Apa jadi sekarang tuan-tuan? Air kita kualitinya jatuh, ya, air kita berkurangan. Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan air, tapi air bukan untuk minum. Air hujan datang, tambah naik, ya, banjir sini sana, tapi air yang berkualiti sudah tidak ada. Akhirnya apa jadi sekarang? PUB setiap hari 5 ataupun 6 kali dia keluarkan iklan, please conserve the water. Water dah tak ada. Jadi kalau setiap daripada kita syukur pada Allah terhadap benda yang mudah, nescaya Allah pasti akan kembalikan keberkatan dalam diri kita hendaknya, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala akan memahamkan kita pada agama kita, ya, agar mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan awal-awalnya kepada mereka-mereka yang dewasa, supaya mereka-mereka yang dewasa ini dapat memberikan tunjuk ajar, terutama kepada diri saya yang lebih muda dan juga adik-adik kita yang berada di sekeliling. Ya, kehilangan adab, tradisi dan sebagainya daripada masyarakat kita adalah kerana kita dah mula merenggangkan, ya, generasi ni. Generasi dah hilang jauh. Anak muda dah tak duduk dengan orang tua, orang tua dah tak nak duduk dengan anak-anak muda. Akhirnya kita jangan salahkan anak-anak muda kerana mereka hilang adab dan juga budaya ni. Jadi pastikan
sekarang ini mulai daripada hari ini kita sentiasa mendekati mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik suri tauladan. Apa sahaja yang dilakukan Nabi mesti ada rahsianya. Kerana itulah hari ini topik yang kita bicarakan ada rahsia pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya kasih tentang kisah-kisah apa yang dimakan, tetapi kita ceritakan tentang adab pemakanannya. Akhirnya adab pemakanan ini dapat membentuk satu keluarga, satu mujtama', satu masyarakat yang baik, yang mana saling memerhatikan antara satu dengan yang lain dan bebas daripada perkara-perkara yang dapat mengakibatkan syaitan turut sama bersama mereka, dan mereka itu mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan bersatu. Dan akhirnya Allah akan angkatkan bala yang ada dalam keadaan masyarakat kita sekarang, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang baru. Dan lepas ini tuan-tuan, kita doakan mudah-mudahan anak-anak muda kita mudah bersyukur dengan mereka apa yang mereka ada, ya, dan mereka dijadikan orang-orang yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala dah anugerahkan kepada mereka. Mereka dah ada kemudahan, mereka dah ada kesenangan, semua sudah ada pada diri mereka, tetapi hati mereka masih kosong. Nescaya tidak ada benda yang lain yang boleh merubat kecuali menyuruh mereka untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang patut mengingatkan kecuali mereka-mereka yang lebih dewasa daripada kita. Amin ya rabbal alamin.